Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nasra bi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harrimna lazzata ma'asati warzuqna lazzata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin summa amin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi alhamdulillah puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia di tempat yang mulia, pada ketika dan waktu yang mulia, setelah mana kita mengejarkan ibadah yang mulia ini salat, mudah-mudahan dengan keberkatan kita duduk dalam majlis ilmu dengan kita niat i'tikaf, mudah-mudahan Allah memberkati kita, merahmati kita dan mengangkat segala musibah dan bala bencana yang menimpa kita, juga diberikan kesihatan yang baik kepada kita zahir dan batin, sekaligus memberikan kepada kita rezeki yang baik juga zahir dan batin insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi alhamdulillah pada malam yang mulia ini mudah-mudahan kita istiqamahlah berada dalam majlis ilmu, walaupun kehadirannya tu masih kurang memberangsangkan lah, jadi harap selepas pada ini kita dapat ajaklah yang lain untuk hadir ke majlis ilmu pada tiap-tiap malam yang ada pengajian, supaya lebih membawa manfaat yang lebih luas lah kepada kita umat Islam. Kerana menuntut ilmu ni sangat wajib, sangat penting, menjadi wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Bahkan dalam kitab-kitab disebutkan oleh ulama, orang yang tak hadir majlis ilmu ni boleh dikenakan hukum takzir, boleh didenda. Macam kena compound lah, denda compound, boleh dikenakan denda. Orang yang tak hadir majlis ilmu dan orang yang ada ilmu dia tak nak mengajar pun sama juga, boleh dikenakan hukum takzir, boleh didenda oleh pemerintah. Maksudnya kalau dalam bidang ni majlis agama Islam lah, jabatan agama Islam boleh kenakan denda bagi orang yang ada ilmu di satu tempat tu dia tak nak mengajar, malas kan. Dan juga orang lelaki lah khususnya yang tak hadir majlis ilmu, boleh dikenakan denda yang tidak ada apa-apa darurat, urusan-urusan yang lain yang mustahak. Sebagaimana di negeri saya lah, kalau orang tak datang solat Jumaat didenda, bahkan dia ambil kehadiran, ada buku kehadiran, tanda nama tu, siapa yang tak ada Jumaat denda. Jumaat tu kan fardu ain, wajib, jadi untuk ilmu pun wajib juga, jadi sama macam tu lah. Kali kalau masjid ni nak buat boleh lah ambil nama, siapa tak datang cari, denda RM10, kan. Itu sekadar peringatan lah bersama. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Iaitu masih lagi bab yang ke-7 berkenaan dengan adab-adab setelah mana kita mengerjakan solat subuh, iaitu yang disebutkan oleh Imam Ghazali tentang zikir, 10 zikir ataupun amalan yang dianjurkan untuk diamalkan setelah mana mengerjakan solat fardu subuh. Sambungan daripada yang sebelum ni, iaitu perkara yang ke-9, iaitu berzikir yang ke-9, iaitu berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran pada tiap-tiap Jumaat dibacakan. Tadi siang Jumaat dibaca oleh khatib. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah
dan para malaikat. Allah dengan zatnya yang mulia berselawat kepada baginda Nabi sallam. Begitu juga Allah perintahkan kepada orang Islam untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkenaan dengan selawat ni ulama bincang, hukum mengucap selawat ni wajib bagi seumur hidup. Ada ulama bincang wajib tu sekali seumur hidup. Ada ulama bincang wajib selain daripada sembahyang, juga selawat di luar daripada sembahyang. Bahkan dalam ayat tadi Allah menyatakan Allah berselawat sejak daripada dahulu sampailah bila-bila. Allah sentiasa berselawat kepada baginda Nabi sallam. Jadi takkanlah kita nak selawat tu semua hidup sekali ataupun dalam sembahyang saja. Di luar sembahyang, di luar daripada sembahyang kita tak berselawat kepada baginda Nabi sallam. Kerana kita selawat kepada baginda Nabi ni ibarat macam kita berterima kasihlah kepada Nabi kerana menyampaikan agama Islam sehingga kita dapat agama Islam ni. Itu nikmat yang paling besar sekali. Yang tidak ada nikmat-nikmat yang lain melainkan nikmat Islam dan juga nikmat iman. Jadi kita ucap selawat tu ibarat kita berterima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itulah kita dianjurkan untuk berselawat, perbanyakkan berselawat khususnya pada hari Jumaat dan juga hari-hari yang lain. Jadi selawat tu sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini, sekurang-kurangnya ialah 100 kali. Bagi orang awam paling-paling 100 kali lah. Bagi orang yang pelajar 300 kali. Bagi orang ustaz ni, orang alim ni 1000 kali ke atas. Jadi selawat tu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wasallim. Jadi lafaz selawat itu banyak. Ada yang lafaznya pendek, Allahumma salli ala Muhammad, itu yang paling pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ataupun sallallahu alaihi wasallam. Ataupun selawat-selawat yang lain lah. Selawat ummi, selawat selawat nariyah, selawat tafrijiyah, selawat syifa dan sebagainya. Tu selawat tu banyak selawat. Jadi yang disebutkan Imam Ghazali ini selawat yang ringkaslah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wasallim. Ataupun kita tambah kalimat sayyidina itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallim. Kenapa ditambah kalimat sayyidina? Kerana itu sebagai adab ataupun takzim kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang ada nama VIP kita tambah kataan Datuk, Tan Sri, kan? Kenapa kepada baginda Nabi kita tak nak tambah kalimat sayyidina tu sebagai satu takzim, sebagai satu adab kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi tak minta pun. Nabi tak minta. Walaupun begitu ada isyarat-isyaratnya dalam hadis bagaimana yang telah disebutkan sebelum ni, disebut oleh Nabi, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini sayyid ataupun penghulu anak Adam. Sayyid tu. Sebab tu kita tambah kalimat sayyidina di hadapan nama Nabi itu kerana disyaratkan oleh Nabi tadi, ana sayyidu waladi Adam. Jadi berselawat kepada baginda Nabi sallam. Kemudian dan selawat ini sebagaimana saya sebut sebelum ini, kalau kita amalkan selawat ini dalam keadaan kita tidak ikhlas pun diterima. Berbeza dengan ibadat-ibadat yang lain. Bahkan selawat ini kalau kita di sekolah tu kita bagi denda. Kita buat denda. Bagi pelajar yang mana tak buat kerja sekolah ke, tak hafal ke, tak apa, kita denda dia bagi selawat. Selawat 100 kali. Tulis selawat 100 kali kat kertas. Tu denda. Supaya dengan berkat selawat itu dia dapatlah jadi manusia yang baik, anak yang soleh dan sebagainya. Sebab apa? Sebab selawat itu kalau dia tulis tak ikhlas pun, dia baca tak ikhlas, dia dapat. Sebab tu kita bagi denda tu selawat. Kalau kita bagi denda yang lain, tak ada manfaat, kurang manfaat dia. Jadi bagi selawat. Dan tak menyakitkan. Kalau nak rotan, sekarang dah tak boleh rotan. Dah kan? Kementerian dah tak bagi rotan. Pegang rotan, nak rotan pun tak boleh, nanti mak bapak saman. Jadi kita bagi selawat. Kalau bagi selawat, denda selawat, mak bapak nak saman juga tak tahulah. Kan? Bagi selawat, dia baca selawat 100 kali ataupun dia tulis. Kalau dia tulis, dia dapat pahala tulis, dia dapat pahala baca. Dalam keadaan dia kena denda tu, dia dapat pahala lagi. Nampak? Di situ. Jadi ini boleh praktikkan dekat anak-anak di rumah. Baca Quran tak pandai, denda.
Suruh baca selawat 1 kali. Kan. Kemudian yang ke-10 ialah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak dapat memberi mudarat dengan berkat disebut namanya oleh sesuatu yang ada di bumi ataupun di langit, dan dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ini zikir yang ke-10 ini adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dibaca 10 kali, ataupun boleh diamalkan kalau kita misalnya kita nak makan, terutamanya kalau makan dekat luar, makan di kedai-kedai mana-mana ni, kat luar ni, boleh diamalkan supaya mengelak daripada terkena sihir ataupun santau angin. Santau angin ni dia nak kenakan orang lain, tapi tempias kena orang lain. Ni bahaya. Jadi sebelum nak makan tu, selain pada baca doa makan, amalkan baca doa ini. Antara tanda-tanda lah makanan tu dia ada perkara yang tak baik ataupun baik. Contohnya kalau benda tu panas, makanan tu panas, di bawah dia tu dia sejuk. Makanan panas tapi bawah pinggan tu dia sejuk. Dia sifat berlawanan. Kalau air tu sejuk, bawah dia panas. Tu antara tanda-tanda lah kalau nak kenal. Jadi ni diamalkan. Kerana setiap yang disebut nama Allah tu dia akan jadi berkat. Maka hendaklah engkau baca setiap bahagian daripada zikir ini, kata Imam Al-Ghazali, hendaklah zikir-zikir ini daripada yang pertama sampai ke 10 itu diamalkan, dibaca sebanyak berapa kali? Sebanyak 10 kali. 10 kali, bukan 100 kali, atau 70 kali, atau 10 kali. Ada 3 pilihan lah. Ada 3 pilihan, iaitu dibaca sebanyak 100 kali, 70 kali ataupun 10 kali. Maknanya setiap satu zikir tadi, yang 10 tu dibaca 100, ataupun dibaca 70, ataupun dibaca 10. Kalau rasa berat nak baca 100 setiap satu, baca 70. Kalau 70 pun rasa berat, baca 10 kali saja. Setiap satu zikir tu 10 kali saja. Bila baca 10 kali, dihimpunkan jadi 100 juga. Dan 10 kali adalah bilangan yang paling sedikit. Jadi 10 tu adalah bilangan yang paling sedikit. Kalau yang sedikit tu tak mampu nak buat juga, tak tahulah. 10 tu dah paling sedikit dah. Supaya semuanya berjumlah tidak kurang daripada 100 zikir. Supaya bila buat tiap satu tu 10, supaya zikir-zikir tadi tu tidak kurang daripada 100. Dan hendaklah engkau lazimkan, yakni mengekali akan zikir ini. Jadi dianjurkan zikir-zikir yang 10 ni supaya dilazimkan, diamalkan secara istiqamah. Dan jangan engkau berkata-kata sebelum terbit matahari. Jadi sebelum terbit matahari tu jangan berkata-kata, jangan bercakap. Maksudnya, kalau lepas pada sembahyang subuh, lepas daripada berzikir, lepas pada baca berdoa, amalkan zikir-zikir ini sampailah sebelum terbitnya matahari. Jadi selama itu jangan bercakap, jangan berkata apa-apa. Kerana disebutkan di dalam hadis bahawa amalan seperti ini, iaitu berzikir setelah sembahyang subuh sampai terbit matahari dengan tidak dicelah oleh sebarang percakapan, adalah lebih afdal daripada memerdekakan 8 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail AS. Walaupun keturunan Nabi Ismail AS tu tidak ada yang jadi hamba. Nak menunjukkan amalan ni sangat besar, sangat banyak pahala dia. Jadi maknanya lepas pada subuh tu jangan bercakap apa-apa, berzikir sampailah terbit matahari. Lah ada terbit matahari, nak ajak siapa-siapa pergi minum teh ke apa ke, terpulang lepas pada tu. Sebelum tu jangan cakap apa-apa. Jangan cakap apa-apa, zikir dulu. Kan? Isi waktu tersebut dengan zikir. Kerana waktu-waktu lain kadang-kadang kita tidak ada masa nak berzikir. Jadi waktu-waktu tersebutlah diisi masa untuk berzikir. Ini antara zikir-zikir yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis lah. Kelebihan-kelebihannya itu disebutkan dalam hadis.
untuk diamalkan, untuk diamalkan zikir-zikir tersebut. Jadi habis bab yang ke-7, kita masuk bab yang ke-8. Bab yang ke-8 iaitu adab-adab setelah terbit matahari. Tadi sampai pada terbit matahari. Yang adab ke-8 ni pula daripada terbit matahari sampai kepada waktu zawal, waktu gelincir matahari. Itu ataupun waktu zuhur. Ni adab yang ke-8. Apa adab-adab yang kita nak buat, kita nak isi antara lepas pada terbit matahari itu, lepas pada waktu syuruk itu, lepas pada waktu isyraq, sampailah kepada waktu zawal, waktu gelincir matahari ataupun waktu zuhur. Baik, kata Imam Al-Ghazali, apabila matahari telah terbit, apabila matahari telah terbit sekadar satu galah. Terbit sekadar satu galah ni maknanya ukuran apa nama ni, daripada matahari terbit sampailah terbit di kaki langit tu kadar satu galah. Itu pada pandangan mata kita daripada jauh sekadar satu galah, ataupun sekadar satu tembok, ataupun sekadar satu tiang. Tinggi dia daripada tempat kita duduk ni, kita tengok matahari jauh sana, ibarat dia kadar tinggi satu galah. Maka sembahyanglah engkau 2 rakaat. Maka sembahyanglah engkau 2 rakaat. Jadi maknanya bila matahari dah terbit kadar segalah tadi, tu kadar dululah. Kalau kiraan sekarang ini 16 minit daripada waktu syuruk. 16 minit pada waktu syuruk itu kadar tinggi segalah. Kadar tinggi segalah. Maksudnya kalau syuruk 6.30 tambahlah 16 minit. 6.36. Lepas daripada itu maksudnya dah lepas pada waktu isyraq, lepas waktu syuruk, dah boleh sembahyang. Dah boleh sembahyang iaitu 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat di sini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali di sini adalah sembahyang sunat isyraq. Sembahyang sunat isyraq. Sembahyang sunat isyraq. Bukan duha. Duha lepas pada ni. Lepas daripada ni. Jadi maknanya bila matahari dah terbit, iaitu lepas pada waktu syuruk tadi. Katakan syuruk 6.30 tambah 16 minit, maksudnya 6.36. 6.37 tu dah boleh sembahyang sunat isyraq sebanyak 2 rakaat. Sembahyang sunat isyraq sebanyak 2 rakaat. Maksudnya tambah 16 minit lah lepas daripada waktu syuruk tu. Itu apa nama, kiraan yang mudah lah. Itu kiraan yang mudah. Jangan buat pada waktu syuruk. Waktu syuruk itu tak boleh sembahyang pada ketika itu. Lepas daripada waktu syuruk, lepas daripada waktu syuruk maknanya tambah 16 minit tadi. Lepas daripada itu baru boleh sembahyang sunat isyraq. Itu sebanyak 2 rakaat. Engkau lakukan sembahyang ini, iaitu sembahyang sunat isyraq itu tadi, setelah habis waktu yang dimakruhkan sembahyang, iaitu setelah habis waktu yang dimakruhkan sembahyang, iaitu makruh tahrim, disebut makruh tahrim, maknanya kalau buat dosa, iaitu masa antara sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh sampai naik matahari kadar segalah. Lepas pada sembahyang subuh sampailah naik matahari kadar segalah, dalam tempoh tersebut tu tak boleh sembahyang apa-apa sembahyang yang dilarang lah sembahyang pada ketika itu. Jadi maknanya buat sembahyang sunat isyraq iaitu 2 rakaat. Dengan lafaz niat dia, usolli sunnatal isyraqi rakaataini lillahi taala. Usolli sunnatal isyraqi rakaataini lillahi taala. Sahaja aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Sunat isyraq. Sunat isyraq. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, yusabbihna bil asyi wal isyraq. Itu Allah isyaratkan tentang isyraq tadi. Yusabbihna bil asyi wal isyraq. Ya, yakni gunung ganang bertasbih pada waktu petang dan pada waktu isyraq, iaitu pada waktu pagi. Isyraq itu pada waktu pagi. Maknanya gunung ganang dia bertasbih kepada Allah SWT pada waktu waktu petang dan juga pada waktu isyraq, iaitu pada waktu pagi.
Baik, walaupun di sini Imam Ghazali mengatakan pada waktu ini adalah solat sunat isyraq, ada ulama lain mengatakan pada waktu ini adalah solat sunat duha. Waktu tersebut ni sudah dikira solat duha. Cuma Imam Ghazali di sini dia tak kira solat duha, dia kira solat isyraq. Dia pisahkan di antara isyraq dengan duha. Kalau ulama lain dia nyatakan lepas pada waktu syuruk itu sudah masuk duha, sudah boleh buat duha. Kalau ikut pandangan Imam Ghazali, lepas pada waktu syuruk itu solat isyraq dulu, solat sunat isyraq dulu. Lepas pada itu baru solat sunat duha. Cuma isyraq ni dia pendek, masanya tak panjang sebagaimana duha. Apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, ni baru nak masuk pada waktu duha. Baik, tentang bacaan pula. Bacaan ketika mana waktu isyraq tadi, yang dianjurkan kita baca ketika mana kita mengerjakan solat sunat isyraq 2 rakaat itu, pada rakaat pertama selepas pada Fatihah kita baca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Kemudian pada rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Itu yang dianjurkan baca ketika itu. Dalam hadis disebutkan man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha ila tulu'i syams summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, man shalla fajra fil jamaah, sesiapa yang solat fajar, itu solat subuh, dalam keadaan dia buat tu secara berjemaah, tak kira jemaah di rumah ke di masjid ataupun di mana-mana saja, buat secara berjemaah. Summa qa'ada, kemudian dia duduk, yazkurullah, dia duduk berzikir kepada Allah ila tulu'i syams, sehinggalah terbit matahari. Dia duduk berzikir sampai terbit matahari. Summa shalla rak'ataini, kemudian dia sembahyang sunat 2 rakaat, iaitu solat sunat isyraq tadi. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, dia akan dapat pahala seumpama dia buat ibadah haji, wa umratin, dan juga yang ibadah umrah. Tammatin, buat ibadah yang sempurna. Nabi sebut 3 kali. Ibadah yang sempurna, haji dengan umrah tu sempurna. Itu kelebihan dia. Jadi siapa buat sembahyang solat sunat subuh secara berjemaah, lepas tu dia duduk zikir sampai terbit matahari, lepas terbit matahari dia sembahyang sunat isyraq, maka dia akan dapat pahala ibadah haji dengan umrah secara sempurna. Secara sempurna ni kita katakan dapat haji umrah secara mabrur lah. Mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tadi Imam Ghazali sebut waktu yang dilarang sembahyang ataupun dimakruhkan sembahyang, yang disebut sebagai makruh tahrim. Waktu yang dimakruhkan sembahyang tu dia ada 5 waktu. Selain daripada lepas pada sembahyang subuh tadi lah, termasuk lagi adalah lepas pada sembahyang asar. Pada sembahyang asar, tu tak boleh sembahyang pada waktu tersebut, yang diharamkan sembahyang. Iaitu bagi apa? Bagi solat sunat yang tak ada sebab, yang tak ada sebab yang awal. Yang dilarang tu adalah solat yang tidak ada sebab awal, tidak ada sebab yang mendahului. Contohnya solat sunat mutlak nak buat pada ketika itu tak boleh lah. Pada ketika tersebut tak boleh. Nak buat sembahyang sunat tasbih pada ketika itu tak boleh lah. Pada ketika isyraq tadi, pada ketika syuruk tak boleh lah. Tapi pada ketika syuruk itu nak buat sembahyang sunat subuh tadi, tak sempat nak buat, boleh, tak ada masalah. Pasal apa? Pasal ada sebab yang mendahului. Sebab apa? Sebab sebelum sembahyang subuh. Itu boleh buat. Ataupun nak sembahyang qada subuh, lepas sembahyang subuh nak qada subuh pada ketika itu boleh. Pasal ada sebab dia. Yang tak boleh tadi sembahyang sunat mutlak, sunat tasbih dan yang sebagainya, yang tak boleh. Ataupun nak sembahyang tahiyatul masjid pada ketika itu boleh, kalau pada ketika itu kita baru masuk masjid. Ataupun nak sembahyang sunat wudu, baru ambil wudu. Lepas ambil wudu memang waktu syuruk nak sembahyang, boleh, tak ada masalah, pasal baru lepas ambil wudu. Sebabnya apa? Sebab lepas ambil wudu. Itu antara yang dibolehkan. Yang tak boleh tu sikit saja. Yang tak boleh tu sikit saja.
Nak sembahyang istiqarah ketika itu tak boleh lah. Istiqarah buat waktu lain. Buat pada waktu lain. Jadi antara 5 waktu yang diharamkan solat tadi, selain pada lepas pada waktu subuh, waktu asar, iaitu waktu yang tadi, waktu isyraq tadi, kemudian waktu istiwa, waktu matahari duduk di tengah-tengah tu. Juga tak boleh sembahyang pada waktu tersebut. Dan ketika matahari dah kuning, sebelum nak terbenam matahari, sebelum nak masuk maghrib, juga tak boleh nak sembahyang pada ketika itu. Yang boleh tu pada hari Jumaat saja. Pada Jumaat boleh. Pada Jumaat ketika mana waktu istiwa, boleh sembahyang pada hari Jumaat. Hari lain tak boleh. Hari lain tak boleh. Dan yang dikecualikan tu kalau misalnya solat jenazah, kalau jenazah tu dah tak boleh nak tangguh. Contohnya jenazah tu dah lama tak boleh nak tangguh lagi, melainkan pada waktu tersebut saja, pada waktu yang dimakruhkan sembahyang tadi, maka boleh disembahyangkanlah. Kalau boleh ditangguhkan, maknanya sunat ditangguhkan untuk sembahyang keluar daripada waktu yang dimakruhkan tadi. Baik, apabila matahari telah naik sampai kepada waktu duha, iaitu apabila telah berlalu lebih kurang 1/4 siang. Tadi bila matahari naik tinggi segala, itu waktu isyraq, waktu sembahyang sunat isyraq. Kemudian bila matahari dah 1/4 siang, maknanya bila dah panas sikit. Bila dah panas sikit, waktu isyraq tadi tak panas, belum panas lagi. Bila 1/4 siang, matahari dah naik 1/4 siang, maknanya pada waktu tersebut sudah sedikit panas. Pada ketika itu baru sembahyang sunat duha. Maksudnya tadi, kalau misal katalah isyraq, waktu syuruk 6.30, kita tambah 16 minit lepas pada tu sembahyang sunat isyraq 6.36. Maksudnya jam 7 lah. Jam 7 dah boleh mula solat sunat duha. Boleh mula solat sunat duha. Maka hendaklah engkau mengerjakan sembahyang sunat duha itu 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Maknanya solat sunat duha itu sama ada 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Bahkan ada disebutkan 12 rakaat. Ada hadis dia, nanti kita bacakan hadis dia. Maksudnya hadis tentang 2 rakaat ada, hadis 4 rakaat ada, 6 rakaat ada, 8 rakaat ada, 12 rakaat pun ada. Cuma Imam Ghazali disebut di sini sampai 8 rakaat saja solat sunat duha. Maksudnya ada pilihan nak buat 2, 4, 6 atau 8 ataupun 12. Solat sunat isyraq tadi hanya 2 rakaat sahaja. Engkau kerjakan sembahyang ini sembahyang sunat duha ini 2 rakaat, maknanya 2 rakaat sekali salam. Seperti apa yang telah diriwayatkan oleh Nabi SAW. Maknanya kalau seseorang yang dia nak buat duha itu 4 rakaat, dia buat 2 rakaat sekali salam. Maksudnya dia buat 2. Kalau dia nak buat 8, buat 2 salam sampai 8 rakaat. Begitu juga 6. Kalau 6 rakaat 3 kali salam. Kalau 8 tadi 4 kali salam. Maknanya dia buat 2 rakaat sekali salam. Dan sebenarnya sembahyang ini sangat baik dan sangat besar pahalanya. Jadi sembahyang sunat duha ni sangat baik dan sangat besar pahala dia. Pahala dia boleh guna hadis yang tadi, guna hadis yang menjadi dalil pada solat sunat isyraq tadi. Dalil yang sama. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan wadduha wal laili idza saja. Itu dalil bagi solat sunat duha. Demi waktu duha dan juga malam apabila sunyi sepi. Itu dalam Quran. Dalam hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala awsani qalili bisalasin la ad'uhunna hatta amuta sawma salasati ayamin min kulli syahrin wa salati duha wa naumin ala witrin
Sahih Al-Bukhari. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan oleh Sayyidina Abu Hurairah bahawa Nabi SAW berpesan, Ausani Khalili, berpesan kepada aku, kekasih aku, Khalili, kasih aku, bisalasin, dengan 3 perkara, la ad'ahunna hatta amut, yang mana aku tidak pernah meninggalkan sehinggalah aku mati. Sehingga aku mati itu sauma salasati ayamin, itu puasa 3 hari. 3 hari min kulli syahrin, pada tiap bulan. Puasa 3 hari pada tiap bulan, iaitu puasa 3 pada awal bulan pertama, 3 hari pada pertengahan, dan juga 3 hari pada hujung bulan. Wa salati duha, dan juga solat duha, tak pernah tinggal solat duha. Wa naumin ala witrin, iaitu sembahyang solat sunat witir. Sembahyang solat sunat witir. Ini yang 3 perkara yang Nabi berpesan kepada Sayyidina Abu Hurairah, yang mana dia tidak tinggalkan. Begitu juga dalam hadis yang lain oleh Sayyidina Abu Hurairah juga dipesan oleh Nabi, Ausani Qalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin siyami salasati ayamin min kulli syahrin wa raq'ati duha wa raq'ati duha, itu solat sunat duha 2 rakaat, wa an utira qabla an anam, dan juga witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Tadi witir biasa witir lepas pada tidur. Yang ini dalam hadis yang kedua ni, Sayyidina Abu Hurairah sebut Nabi pesan sembahyang witir qabla an anam. Sembahyang witir itu sebelum tidur. Sebelum tidur tu maknanya lepas pada sembahyang Isyak terus buat witir. Terus buat witir, kerana waktu witir tu lepas pada sembahyang Isyak dah masuk waktu witir, sampailah sebelum sembahyang subuh. Tu waktu witir. Baik, kita nak sebut hadis yang menyebutkan tentang sembahyang sunat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, dan juga 12 rakaat. Daripada Sayyidah Ummu Hani, Sayyidah Ummu Hani radhiyallahu taala anha. Sayyidah Ummu Hani ini adalah maknanya saudara kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam daqala baitaha yauma fathi Makkah faqtasala wa shalla 8 raka'atin falam ara salatan qattu aqaffa minha qaira annahu yutimmu ruku'a wa sujuda wa zalika duha. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga imam-imam yang lain. Dalam hadis ni Sayyidah Ummu Hani mengatakan bahawa Nabi SAW masuk ke dalam rumah Ummu Hani. Nabi masuk ke dalam rumah Ummu Hani pada hari Fathul Mekah, pada hari pembukaan kota Mekah. Bila Nabi daripada Madinah pergi ke kota Mekah, nak buka kota Mekah tu, Fathul Mekah tu, pada 17 Ramadan tahun 8 Hijrah. Pada ketika itu Nabi masuk ke rumah Ummu Hani. Lepas pada masuk Mekah, kota Mekah, masuk ke rumah Ummu Hani. Kemudian baginda mandi, kemudian bersolat 8 rakaat. Bersolat 8 rakaat. Kata Ummu Hani, saya tidak pernah melihat satu solat pun yang terlalu ringkas daripada yang Nabi kerjakan itu. Akan tetapi baginda menyempurnakan rokok dan sujud. Walaupun buat ringkas, ditakfifkan solat itu, Nabi buat secara sempurna. Rokok yang ikut tertib dia, apa semua, dan juga sujud yang ikut tertib. Demikian itu adalah solat duha. Itulah solat duha. Ini dalil solat duha 8 rakaat. Dalil duha itu 8 rakaat. Dalam hadis yang lain daripada Sayyidah Mu'azzah binti Abdullah Al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala berkata, sa'alat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat ad-duha, qalat 4 raka'atin wa yazidu ma syaa. Dalam hadis ni disebutkan oleh Sayyidah Mu'azzah. Sayyidah Mu'azzah ni ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi sallallahu, berapa rakaat Nabi solat sunat duha. Lalu dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, Rasulullah SAW solat duha tu 4 rakaat. Baginda menambah apa yang dikehendaki, masya, apa yang Nabi kehendaki. Maknanya Nabi solat sunat duha 4 rakaat. Kadang-kadang Nabi tambah. Kalau Nabi suka nak buat lebih, Nabi tambahlah. Nak buat 8 Nabi tambah, nak buat 12 pun Nabi tambah. Ini dalil bagi 4 rakaat. Tadi dalil bagi 8 rakaat. Kemudian dari hadis yang lain daripada Sayyidina Abu Hurairah juga,
Beliau mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, man hafaza ala rak'atai duha qufirat lahu zunubuhu wa in kanat misla zabadil bahr. Rawahu Tirmizi. Dalam hadis ini Nabi mengatakan sesiapa yang memelihara 2 rakaat solat sunat duha akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang banyak itu walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi maknanya dosa kecil Allah akan ampunkan dengan mengerjakan solat sunat duha 2 rakaat tadi. Siapa pelihara duha tu sekurang-kurangnya 2 rakaat akan diampunkan dosa-dosa yang banyak walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Kemudian dalam hadis yang lain ini tentang dalil solat duha 2, 4, 6, 8, 10 dan juga 12. Disebut dalam hadis ni. Dalam hadis ni Nabi bersabda, in sallaita duha rak'ataini lam tuktab minal ghafilin wa in sallaitaha arba'an kutibta minal muhsinin wa in sallaitaha sittan kutibta minal qanitin wa in sallaitaha samanian kutibta minal faizin wa in sallaitaha asran lam yuktab laka zalikal yawma zambun wa in sallaitaha sinta asrata rak'atan banallahu laka baitan fil jannah. Rawahu Baihaqi. Nabi mengatakan kalau kamu mengerjakan 2 rakaat solat sunat duha, maka tidak dicatat oleh Allah SWT engkau daripada golongan yang lalai. Kalau buat 2 rakaat, Allah tak akan catat kita sebagai orang yang lalai. Orang yang lalai, orang yang ghafilin. Dan jika kamu mengerjakan solat sunat duha 4 rakaat, dicatat engkau daripada orang yang berbuat kebaikan. Minal muhsinin, orang yang berbuat kebaikan. Kemudian jika engkau mengerjakan solat sunat duha itu 6 rakaat, dicatat engkau daripada orang yang taat kepada Allah. Minal qanitin, orang yang taat kepada Allah SWT kalau buat 6 rakaat. Dan jika engkau buat solat sunat duha tu 8 rakaat, dicatat daripada orang-orang yang berjaya. Minal faizin, kalau buat 8 rakaat akan dicatat dalam buku minal faizin, golongan orang yang orang yang berjaya. Dan jika engkau mengerjakan solat sunat duha tu 10 rakaat, tidak dicatat suatu dosa apapun pada hari tersebut. Kalau buat 10 rakaat, Allah tak catat dosa kecil apapun pada hari tersebut. Maknanya diampunkan dosa pada hari tersebut, tu dosa kecil lah. Dan jika engkau solat 12 rakaat, ni yang dalil 12 rakaat tadi, selain daripada dalil 10 rakaat, maka Allah Ta'ala akan bina sebuah rumah di dalam syurga. Allah akan bina sebuah rumah di dalam syurga. Jadi dalam hadis ini lengkap, dalil 2 rakaat, dalil 4, dalil 6, dalil 8, dalil 10, dalil 12 rakaat. Lengkap. Dalil bagi solat sunat duha, walaupun Imam Ghazali sebut tu sampai 8 saja. Kalau nak buat 12 pun tak ada masalah, kerana ada dalilnya. Cuma tunggu lagi amal ataupun tidak saja. Kemudian bacaan yang kita nak baca dalam solat sunat duha tu apa? Disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Yang afdalnya kita baca pada rakaat pertama selepas pada Fatihah itu adalah baca surah Asy-Syams, wasyamsi wadhuhaha. Baca surah tu selepas pada rakaat yang pertama pada Fatihah. Kemudian pada rakaat yang kedua baca surah duha lah. Pada rakaat kedua baca surah duha. Kemudian disebutkan oleh Imam Ramli juga. Ini fadilat lain. Pada rakaat pertama baca surah Al-Kafirun, bagaimana disebutkan pada awal tadi. Kemudian pada rakaat yang kedua baca surah Al-Ikhlas. Jadi ada pilihan nak baca surah Asy-Syams dan juga surah duha ataupun Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Boleh dipilih lah. Kerana masing-masing itu ada kelebihannya yang tersendiri. Baik, solat sunat duha ni sunat buat secara sendirian, tidak disunatkan buat secara berjemaah. Tapi kalau nak buat berjemaah boleh. Tak boleh, tidak ada masalah. Kalau buat juga secara berjemaah, bid'ah hasanah. Bukan bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah. Bukan bid'ah dhalalah masuk neraka, tak. Bid'ah hasanah. Yang afdalnya buat secara sendirian. Tapi kalau di sekolah anak-anak kita kan terpaksalah buat secara berjemaah, nak sebagai takdik, sebagai nak mengajar, mendidik, buat secara berjemaah. Kita pun kadang-kadang ada program masjid, kita buat jemaah juga kan. Kalau nak afdalnya buat sendiri-sendirilah. Tapi buat jemaah tak ada masalah.
bid'ah hasanah, dan dapat pahala solat secara berjemaah 27 ataupun 25 kali ganda tu. Tidak ada masalah. Dan tidak ada di antara masa terbit matahari sampai masa tergelincir matahari kecuali hanya sembahyang ini sahaja, iaitu sembahyang sunat Isra' dan sembahyang sunat duha. Mana di antara terbit matahari sampailah tergelincir matahari waktu zawal nanti sebelum masuk waktu zuhur tu, tak ada solat lain melainkan solat sunat Isra' ataupun solat sunat duha. Maksudnya dari segi kelebihan lah dia sebut ni. Kalau kita masuk masjid pada waktu tersebut, solat sunat wuduk, itu lain lah. Itulah lain. Maksudnya disebut tadi solat yang maknanya kelebihannya di sini Isra' dengan solat sunat duha. Kerana duha tu sampai pada waktu sebelum zuhur. Waktu dia sampai sebelum zuhur. Maka waktumu yang selebihnya hendaklah engkau isikan dengan salah satu di antara 4 perkara di bawah ini. Maknanya Imam Ghazali sebut tadi di antara waktu duha, waktu sembahyang Isra' sampai pada waktu zuhur itu tidak ada sembahyang lain melainkan Isra' dan solat sunat duha saja. Selebihnya daripada itu hendaklah diisi dengan 4 perkara yang akan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali nanti. Baik, lepas pada sembahyang sunat duha tu jangan lupa kita baca doa solat duha. Iaitu Allahumma inna duha duhauka tu kan, wal ba'uka tu semua sudah maklumlah doa tersebut. Bahkan dibuat apa nasyid, dilagukan doa duha itu. Baik, kelebihan solat sunat duha ni sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, antaranya adalah tadi disebutkan dalam hadis itu diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian dicatat sebagai ahli ibadah. Orang yang buat solat sunat duha dicatat sebagai ahli ibadah. Kemudian orang yang buat solat sunat duha itu akan masuk pintu syurga yang nama pintu syurga itulah pintu duha. Pintu duha. Kemudian orang yang buat solat sunat duha ni insya-Allah akan dilapangkan rezeki dia, dicukupkan rezeki dia walaupun dia buat hanya 2 rakaat. Maknanya kalau istiqamah tiap-tiap hari buat 2 rakaat, Allah akan cukupkan rezeki dia. Akan lapangkan hidup dia. Maknanya hidup tu tak adalah keluh kesah. Tak adalah keluh kesah. Kalaupun miskin, kalaupun dia susah dalam keadaan dia tenang, hati dia tenang. Allah cukupkan walaupun dia miskin. Berbeza dengan orang yang kaya tapi tak cukup-cukup, tak pernah rasa cukup padahal kaya. Jadi kena semak balik buat solat duha ataupun tidak, ataupun rezeki tu berkat ataupun tidak. Kemudian solat sunat duha tu seumpama dah masuk tu. Dah. Tak dengar. Tak bunyi. Tak bunyi patutlah. Bukan salah saya lah, salah tak bunyi. Okey. Baik. Baik. Dah sikit lagi habis sikit. Baik, solat sunat duha tu seumpama sedekah sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi tubuh badan kita ni ada 360 rongga. Jadi kalau kita buat solat sunat duha seumpama kita bagi kelebihan pada rongga tubuh badan kita itulah. Maknanya kalau orang nak sihat buat solat sunat duha. Jadi dia akan jaga daripada atas kepala sampai ke bawah. Itu antara kelebihan yang disebutkan sebagaimana disebutkan dalam hadis bagi orang yang mengerjakan solat sunat duha walaupun hanya buat 2 rakaat. Paling-paling 2 rakaat lah. Jadi mudah-mudahan kita istiqamah lah insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang lemah kurang tu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf ada salah silap dan sebagainya dan terlebih masa sikit. Mudah-mudahan yang terlebih masa ni dikira diangkat darjat kita lah. InsyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'ul ma'ab wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.